Call is now being recorded. Okay, saya nak ulang balik. Okay, walaupun tadi dah bincang sekerat, tapi saya ulang balik tips-tips yang saya nak bagi pada you bila jawab solution of triangle. Okay, tips yang pertama from the word triangle. Okay, try. Try maknanya three. Three information. Pertama, you mesti cari dulu triangle. That is the first step. Tengok triangle you. Okay, so you ada kat sini 1, 2. 2 triangle. And then check, next you check dia punya information. Ada tak 3 information pada triangle tu? Okay, kita start dengan the first triangle. Okay, so this one, this triangle lah. Okay, kita tengok-tengok, teacher, got lah this one, this one, this one. So given 3 information, meaning you can solve that triangle. Okay, bila you can solve, kena faham apa maksud solve. Solve maknanya you boleh cari dia punya side, length of side and then dia punya angle, boleh cari. Okay, either one lah. Okay, so macam mana nak tengok? Okay, kita tengok. Okay, so tengok pertama ada tak silang? Silang maksudnya angle ni dia berpasangan. Silang pasang. Silang. Kalau ada silang pakai sign. Lepas tu ada tak pasangan? Okay, pasangan lah ni. Angle ni dengan side ni. Okay, saya ulang balik sebab saya tahu kelas kamu ni dah okay. Tapi saya nak you all ingat dekat kepala tu bila banyak kali saya ulang. Okay, so dia bersilang. Dia bersilang. Ada silang lah. Bila ada silang je dah tahu boleh pakai sign rule. Okay, tengok side lagi satu, dia ada yang ni. Maknanya opposite adalah ini. Silang tu maksudnya lagi satu setentang. Setentang dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris opposite. Opposite lah. Yang hijau ni angle dia opposite to this angle. This side, okay, opposite to this angle. Okay, maknanya kita boleh cari angle B tu, kita boleh cari using sign rule. Okay, sebab kita dah ada tips yang saya bagi ni. Dia ada silang. Dan dia yang bersilang tu maksudnya dia setentang lah, opposite lah. Side ni dengan warna lain lah pula, kuning je kan. Okay. Side ni dengan angle sini. So dia setentang kan. Okay, dia berpasang-pasangan lah. Okay, so kita pun walaupun saya belum baca bawah ni, saya belum baca ya. Saya belum baca bawah ni. Saya belum baca lagi. Saya cuma tengok diagram je dulu. Okay, sebab kalau bila kita buat macam gini, automatically sebenarnya kita dah jawab dah soalan bawah-bawah tu, cuma kita tak perasan kita dah jawab. Okay, so kita pun boleh dapatkan angle B. Okay, so kita pun buatlah sin angle B. So angle, kalau kita nak cari angle maknanya angle kena duduk sebelah atas. Okay, sekejap saya tanya sini. Sin angle B over, okay, over 12.3, the length of side there, and then sin 40.5 over, this one 9.5. Ini saya dah bagi tahu tadi sebab saya record jadi saya nak ajar one by one. Okay, jadi saya tunjuk cara tekan calculator. Okay, nak tekan calculator tak perlu nak tulis sin 40.5 tu apa, tak perlu. Okay, you just press sin 40.5. Okay, dapat apa? Kalau tak sure tekan, dapat ini. Divide by apa? 9.5. Okay. Alright, dah dapat dah apa. Lepas tu ini kan dia duduk kat bawah. Bila dekat bawah, you bawa pergi sana, tembak sebelah sana, dia jadi times. Divide jadi times 12.3. So you dapat value. Tak perlu nak tulis value ni, tak ada markah pun. Shift sign terus saja sebab nak cari angle. Okay, you akan dapat 57.23. Then you tulislah angle you. Angle B. Okay, dan pada soalan jangan lupa baca soalan, dia dah sebut. Dia angle B itu adalah acute, maka itulah jawapan kita. Kalau dia kata obtuse, you kena ambil 180 minus. Okay? Okay, selesai. Lepas tu, next tips yang masih lagi tips yang kedua. First tip, cari triangle yang ada. Second tip, okay, tengok
which triangle yang ada 3 information, cuba solvekan dia. Maybe you can find the length of the side or maybe you can find the angle. Like this one, you can find this angle. Okay, the second triangle, this one. Okay, bila kita tengok saja, oh teacher, this one no silang. Tiada silang kan, tak boleh silang. Maksudnya angle ni tak ada, nak silang dengan ni tak ada. So no silang, bila tak ada silang maksudnya itu adalah cosine rule. Okay, ataupun kita ingatlah kalau ada 3 sides tu, of course lah dia kena guna cosine rule. Maka disebabkan kita nak cari ni banyak sangat, tak perlulah cari. Okay, baca soalan. Maybe kita boleh dapat tips, daripada situ kita boleh decide lah kita nak cari yang mana. Okay, sebab kalau kita nak cari semua tu buang masa pula. Okay, so kita tengok soalan. Calculate angle B. So angle B kat mana? Pergi check balik. Oh, dah dapat. Okay, biasanya kalau ni macam ni 2 markah. So the first mark is given when you apply the formula. Correct value. Answer 1 more mark. Okay, done. Okay, second question. Angle ADC. Oh, ADC kat sini teacher. So meaning that you must, kan saya kata angle D tu dia melekat triangle mana? Dekat triangle ini. Maka kena guna triangle itu. Okay, you tengoklah triangle itu dia ada berapa side? Oh, teacher, given all sides teacher, the length of the side all given. Okay, lupa pula dah, lagi satu tips ketiga. Okay, lupa lagi satu. Sepatutnya tadi bila dah ada 3 information, kalau dia bagi angle kan, kamu isi dulu. Mana yang boleh isi, kamu isi sahaja dulu. Contoh kan macam ni. Contoh macam soalan ini. Nampak triangle ni, dia dah bagi 2 angle. Maknanya angle ni boleh dicari. Cari sebab kita faham. Satu triangle ni angle dia 180. Cari dulu angle ni. Tulis berapa you dapat. Cuba tekan. 180 minus 25 minus 50, what do you get? 105. 105. 105. Tulis dulu. Itu langkah pertama yang you buat supaya bila dalam dewan, kadang-kadang you panik. You tak tahu benda apa dah ada, benda apa belum. Sebab tu bila dapat saja jawapan kan macam ni. Dapat je jawapan, oh angle B tadi, terus tulis kat situ. Kalau kita tak tulis, nanti kita tak tahu yang kita dah ada benda tu. Faham tak? Itu tujuan dia macam vektor tau. Vektor saya ajar you buat 2 side. Vektor on the left, small vector, and then on the right, capital letter vector. Yang ratio tu. Okay, tak apa, nanti kita buat vektor juga. Okay, sebab saya nak kelas ni kalau boleh semua orang skor A. Pecah rekod 5 Zamrud, semua orang skor A. Oh insyaAllah tahun 2021. Okay, last year tak naklah saya cakap banyak sebab saya tengah record ni. Okay, jom. Okay, next. Okay, kita pun apa yang tadi nak cari angle B. Okay, angle D. So kita dah tahu dah, tips saya dah bagi dah. Saya kata kalau first question ni guna sine, of course the second one will use, you akan guna apa? Cosine rule. Okay, so of course lah lagi satu sebab ni tak ada silang. No silang, kosong silang. So cosine lah. Okay, kosong silang, cosine. Okay, so saya dah bagi tips. Okay, saya kata cara dia macam gini. Okay, you nak apa? You nak angle B, cos angle B. And then what is the opposite side? This one teacher letak minus siap-siap. Dan dia mesti square. Okay, yang ini dah guna dah teacher. Okay, let's sum 2 sides. What are they? This one and this one teacher. So you square both, you plus. Over and then 2. 2 itu memang formula. Actually we modify lah, we all modified the original formula. Don't worry, it's given. Okay, and then this one and this one you just copy back. What is here? What is here? 9.8 and 5.2. This one pun saya dah kata dah. Tak perlu nak tekan one by one tulis jawapan. Ambil calculator. Tekan semua sebab ni divide maka kena open bracket. Saya ni ajar one by one untuk bagi you cepat buat. Sebab kita kejar masa dalam dewan. 5.2 square minus 12.3 square. Kena buka bracket, close bracket and then divide. Okay, buka bracket balik. Okay. 2 times 9.8 times 5
close bracket. Kan sama dengan. Okay, shift cos 106.07. Okay, round off mesti bagi 4SF. Lalu smart student, okay, you all lah tu. Okay, selalu careless kat sini, dia tak bagi 4SF. Okay, angle lebih baik bagi 2DP, nak cantik. Okay, orang kata yang terbaik lah. Tapi 4SF pun dah cukup. Okay, next. Okay, saya suka soalan ni sebab kita dah buat revision sine rule, kita dah buat revision cosine rule. Next is the third one, area. So area of quadrilateral ABCD. Okay, namanya pun triangle. Maka kenalah guna formula area of triangle. Okay, kejap. Okay, tadi kita dah dapat dekat sini 106.07. Okay, kita carilah area one by one. So kita cari dulu this triangle. Okay, area of the first triangle plus area of the second triangle. Nak buat straight macam gini boleh ataupun you asing boleh, last nanti you tambah. Boleh, tak ada masalah. Okay, first triangle. Okay, area. Apa tips untuk area? Luas. Luas. The first S, setengah. S for setengah. Next pula dah. CC, side lah. This one also side. Okay, ini adalah sine. This one sudut, theta. Okay, itu formula dia. Okay, so tengok triangle tu maknanya you kena ada two sides. Okay, two sides. So triangle ini yang first tu, okay, kalau kita tengok kita ada side ini dah. Okay, kita ada side ni. So maksudnya kan saya dah kata tadi dah, tips yang ketiga, yang pertama tadi kan, isi semua angle kan. Jadi sebab kita dah ada dah angle sini, kita dah ada angle sini, kita boleh dapat angle kat sini. Tolong saya tekan, what is the angle C? 82.27. Okay, kejap. Q Muzaina, kejap Muzaina, saya salin je. Sini 57.23, sini tadi 40.5, sini berapa ya tadi? 82.27. 82.27. Okay, kejap. Sini 3 cm, sini berapa cm? 12.3. Okay, sini 9.5. Okay, so first triangle half. Okay, S yang pertama setengah. CC ini length of side lah. CC ini, okay. The third triangle sine, guna sine, sudut dia, okay. Angle dia kita ambil angle ni lah. Husband ada dua wife. Okay, so 81.27. Okay, so you akan dapat markah. Next, this triangle. Triangle yang kedua itu kita ada macam gini. Sini 9.8, sini 5.2, sini 12.3. Sini tadi dah ada angle, sebab tu saya suruh you tulis. Tadi dah dapat jawapan ni, angle D tadi 106.07. Dapat tulis. Tulis je jawapan you. Okay, supaya bila kita tengok tu, oh benda dah ada, sini dah ada lah teacher. This side is given, husband ada dua wife lah teacher. Okay, bukan cosine rule sebab ni ini area, ini macam rumah dia lah. Ni rumah mereka, husband duduk dalam satu rumah, ada, boleh ke duduk dalam satu rumah ada dua wife? Okay, boleh lah kot. Kalau yang baik-baik yang boleh ni kan, ngam. Cikgu, Okay. Yang untuk area nombor 1 tu kan, sin 82.27 kan cikgu? 82 ke 81 lah? 82. Oh silap tulis. Oh ni 82, sorry. Silap tulis. Okay, sin yang ni sin. Thank you Muzaina. Okay, dah. Okay, kamu pun ambil lah calculator, kamu tekanlah ini semua. Okay, yang ni pun sebenarnya boleh tekan calculator terus tau. Cara dia kamu buka je bracket. Tekan je 1/2 times 12.3, alamak tak ada point, times 9.5 times sin 82
5.27. Tutup bracket. Plus, open balik bracket. Half. Ataupun kalau setengah orang tak nak guna over tu 1 divide by 2. Boleh je, tak ada masalah. Times 9.8 times 5.2 times. Kalau saya salah tekan, saya minta maaf Kadang-kadang salah tekan dia jadi maths error. Okay. 82.38. Bukan 37. Kenapa? Jawapan dekat situ bagi 37 kan? Sebab saya tekan benda ni semua sekali dalam satu calculator. Dia akan lari sikit tapi masih diterima. Okay, accepted lah. Saya dapat 3 apa tadi? 0.38. Saya dapat 38. Sebab saya tekan semua dalam satu calculator. Memanglah dalam satu calculator je. Okay, dia markah dia biasanya kalau macam ni 4 markah. Area ini dapat 1. Area ni dapat 1. You tambah ni dapat 1. Answer 1. Okay, ni tadi lupa. Ini boleh dapat 1. Yang nombor 2 ni tadi masuk formula cosine betul 1. Answer 1. Dah settle. Dah dapat dah 8 markah. 4, 5, 6, 7, 8. Yes. 8 markah sudah dalam tangan. I hope boleh jawab Okay, B. Ini yang selalu bermasalah. Part B ni. Ambiguous case. Okay, tengok betul-betul. Hari tu saya ada bagi tahu satu tips. Ini ada satu lagi tips yang baru dapat. Tengok macam mana nak buat. Saya padam lah kot sebab dah conteng banyak. Saya padam sebab nanti kan pening pula. Okay, kita nak buat B sekarang. Tengok ambiguous case Kalau ada macam gini je, ada prime ni, tak ada benda lain dah ni, mesti ambiguous case. Maknanya you boleh buat, we can form 2 triangle. Okay, 2 triangle. One is obtuse, another one is acute triangle. Okay. So, tadi kita dah dapat sini, kita mark dulu apa benda yang kita dah dapat. B tadi 57.23. Sini tadi dapat 106.07. Okay, dah settle. Itu yang kita dapat tadi lah. Angle sini tadi pun kita dah tahu dah. Tadi berapa kat situ? 82.27. Betul tak? Tadi? Ya, cikgu. Okay dah. Okay, sekarang kita nak jawab B. Okay, dia suruh kita sketch triangle lah ni. Kalau tak ada benda lain dah ni, kalau prime ni mesti ambiguous punya. Okay, kita baca dulu, kita fahamkan dulu dia kata. The triangle A prime, B prime, C prime. A prime, B prime, C prime has the same measurement as those given for triangle ABC. Okay, that is A prime, C prime equals 12.3, bacalah. Okay, but which has different in shape to triangle ABC. Scratch triangle A prime, B prime, C prime. Okay, pertama, kamu kena faham apa benda dia bagi ni. Dia nak bagi tahu. Okay, ini prime membawa maksud selepas berlakunya after one of the side swing maksudnya. Okay, side mana yang nak swing? The shortest side of the triangle. Okay, kita ada maksudnya panjang AC. Okay, before and after swing sama. AC fix panjang dia. Itu yang pertama. Yang kedua ini C prime B prime. So dia sama. Yang ori, okay, yang asal dengan after one of the point there move the same. Masih lagi sama. Okay, side tu this side fix. Angle A, B prime, A prime, C. Angle BAC yang asal sama dengan angle okay, selepas side itu one of the point there move. Sebabnya nak jadi ambiguous case dia kena gerak Okay. So angle ni lah. Okay, so macam mana kita nak buat? So teknik dia macam gini, senang je. Kamu tengok triangle, ini information yang kamu dapat daripada soalan. Ini yang kamu dapat. Dia bagi tahu lah. Okay, yang saya tanda warna merah tu fix. Okay, sama je sebelum dengan selepas
one of the point there move, dia punya length sama, dia punya angle yang merah-merah tu semua sama. Okay, jadi macam mana kita nak tahu side mana yang nak move, side mana yang nak swing? Cara dia macam begini. Kamu tengok apa yang dia cakap ni, yang dia bagi dekat soalan, dia ada AC, dia bagi AC dengan CB. Side mana yang pendek? AC ke CB? Which side is shorter? Kalau dalam triangle ni kan, ni triangle ni yang kita nak tengok sekarang triangle ni ya. Okay, side mana AC dengan based on this, AC dengan CB, yang mana satu yang pendek? CB. CB. Yes, CB yang akan swing. Ingat tu, tips dia, the shortest side, dia akan swing. Okay. Alright, dah tahu dah. Teacher, this is swing teacher. But then teacher, how to swing? Macam mana nak swing cikgu? Kan ada sini satu C, sini B kan? B swing ke? Maksud saya, you macam confused. Teacher, saya nak swing macam gini ke? Atau ini swing sini ke? Atau ini pergi sana ke? Ini pergi sini. Dia confused. Okay, macam mana nak tahu? Undo baru. Okay, cara dia adalah, kamu tengok tadi kat sini, bukan ke saya dah cakap, ini tadi fix. Kan? Ni. Fix. Right. Okay, line ni pun sama. Okay, maknanya C tu, dia tidak akan bergerak. Yang bergerak adalah apa? B. B akan bergerak. Okay, macam mana pula nak tahu B tu dia gerak? Okay, dia nak swing out ataupun swing in. Kamu tengok kat sini, angle dia. Acute ke obtuse? Is it acute or obtuse angle? Acute. Acute. Kalau dia acute, dia akan swing in. Kalau dia obtuse, lagi sekali. Kalau dia acute, dia akan swing in. Dan kita akan dapat obtuse triangle macam tu. Kalau dia obtuse, dia akan swing out. Kita akan dapat acute triangle. So ni O. Obtuse, out. Lepas tu kita dapat acute triangle. Okay, jadi sekarang yang ini dia akan swing. Dia akan swing lah. So dia swing in. Swing in, dia pergilah sini. Daripada B dia akan jadi B prime. Okay, di mana panjang ini, bila dia bergerak, dia swing akan still apa benda? Sama. Ni dengan ni sama kaki. Maknanya angle sini sama dengan angle sini. Masih lagi 57.23 degrees. So, bila soalan kata sketch triangle A prime, B prime, C prime, maka answer kita adalah A prime yang ni, B prime, C prime. So, kita punya answer macam ni. Ambil ruler lah. Kamu kena guna ruler. Saya tak ada ruler kat sini. A prime yang ni, B prime, C prime. Lukis biar besar lah saya kat sini sebab space tu kecil sangat. Faham ke? Boleh? Can teacher. Faham Clear ke? Boleh cikgu. Okay. State the size of the angle A prime, B prime, C prime. A prime, B prime, C prime. Maksudnya dia nak angle yang ini. So tadi kamu dah tahu sini dengan sini sama kan ni? Sini dengan sini sama. Sebab side ni bila dia swing dia sama je. Dia tak berubah panjang dia. Okay. Jadi di sini boleh dapat. Berapa kat sini macam mana nak dapat? 180 minus 57.23. Siapa yang tekan kejap? 122.77. Yes, that's right. Okay, kejap. Saya nak suruh you tengok saya punya slide ni. Ni tadi. Ni maksud saya tu. Maksudnya kalau kita ada acute triangle, dia akan swing in. Bila kita swing in, geda. Kalau contoh yang ni lah gerak kan. So dia swing in, geda, dia pergi sini. Okay. Okay, dia akan dapat, ni saya tak betulkan lagi ke ni ya. Betul. Saya tak betulkan lagi kot.
Okay, dia akan dapat obtuse triangle lah ni. Ni belum betulkan ni. Oh, sorry. Okay, saya belum betulkan yang ni. Patutnya dah betulkan ni. So, dia akan dapat obtuse triangle. Yang ni lah tadi kita dapat. Okay, jadi kalau dia obtuse, kalau angle yang kita ada tu obtuse, alright. Dia macam ni kan. Triangle tu obtuse, ini obtuse. Alright, dia akan swing out. Okay, sebenarnya yang ni dia tegak so bila dia swing out, dia akan pergi kanan. Dia pergi sini. Okay, kalau sini A, B, C, ini akan jadi B prime. So panjang ni sama dengan panjang ni. So kita akan dapat acute triangle. Okay. Okay. Ni saya belum betulkan ni. Tolong betulkan Saya ada bagi tahu kot dekat dalam group suruh betulkan. Ni bukanlah patutnya dapat macam ni lah. Ni sepatutnya dapat yang merah ni. Okay. Okay. Sebenarnya yang berlaku kat sini di sini sebenarnya tengah-tengah ni 90. So dia pergi gerak sana, so ini sebab tu ini dengan ni sama kaki. Dia belah tengah. Dia jadi macam tu. Okey, jadi kalau katakan kamu dapat soalan macam ni, okay, tak apalah kita tengok terus soalan yang SPM tadi. Nombor 12 tadi. Ni lah, tengok yang ni. Ni nombor berapa? 11. Okey, nombor 14. Cuba tengok ni. B. Point A prime lies on AC. Ni AC. Such that A prime B equals to AB. Okey, kalau dia keluar macam gini saja, senang lagi senang. Kamu tengok yang mana yang ada prime itu, yang itulah yang akan move. B itu dia tak gerak. Ni dia tak akan bergerak. Dia macam jarum lah. Kamu ni jarum kan? Ni jarum kamu. So bila kamu gerak, yang A ni akan gerak, dia akan gerak lah disebabkan sini acute, dia akan swing in. Dia pergi sini. So dapat macam gitu. Ni sama kaki. Okey, kejap saya tunjuk pakai ni lah. Pakai apa? Compasses. Sekejap. Tadi saya lupa gambar ni macam mana. Sekejap. Ni 5.6. 105. Ni sini. Okey, kita pergi guna apa tu? Ini kejap. Okey, saya lukis dulu triangle tadi. Macam ingat-ingat lupa. Kalau saya salah, tolong betulkan triangle saya. Saya rasa macam ni kot lebih kurang. Betul ke macam ni triangle tadi? Betul? Number 14 tadi. Betul cikgu. Okay, so cara dia adalah tadi kan dia bagi tahu A prime B equals to A B kan? Dia bagi tahu macam tu kan? Betul tak? Kita tengok balik soalan. Jadi bila dia keluar macam gini, tips dia, okay, yang ada prime tu, yang itu yang akan move. Okay, yang tak ada prime tu B kan? B ni dia akan jadi fixed point. Anggap macam jarum compasses kamu. Okay, jom kita letak compasses. Alamak, tak boleh nak naik atas boleh pun. Okay. Pusing. Okay, kita gerak. Kejap bagi panjang sikit. Gitu. Okay, nampak B tu jarum. Fix Okay, sekarang kita nak move Okay, ada colour tak? Boleh tukar colour kan? Mana tukar colour? Tak tahu. Okay, kita gerak. Nak gerak ni. Okay, ready? Kita gerak. Dia dekat sini acute, maka dia akan swing in. Ciu. Ada pergi situ. Yeay. Dah dapat. So ambil ruler pula dah. Tahu benda? Ruler lah, betul lah. Kan? Ni dia swing. Nampak? So dia swing, dia pergi. A tu tadi pergi sini jadi A prime. So you join. So ini dengan ni sama kaki. Okay, sudut sini acute tadi sama dengan sudut, sekejap. Angle dekat angle sini sama dengan angle sini sebab dia sama kaki. Okay,
So tu cara dia. So kalau jumpa yang dia bagi macam gini senang je. Yang ada prime tu lah yang akan gerak, yang tak ada prime tu dia fix point. So ini dalam kes ni B ni fix. Letak jarum dekat situ. Okay, so you boleh nampak bila dia acute angle kat situ, acute, dia swing in, dia akan dapat, biasanya soalan akan suruh you sketch triangle ini. Where that one is obtuse triangle. Okay, A prime, B prime, C prime. Boleh faham ke? Kan teacher. Boleh. Okay. Boleh ya? Okay, saya nak kita tengok soalan ni pula. Sayang, tengok soalan ni. Saya nak buat bahagian ambiguous case ni saja. Point C prime lies on BE such that AC prime equals to AC. Tolong bagi tahu saya which point move. Which point move? C. Yes, very good. C. Because C tu dia ada prime. C akan move. Okay. Move in or move out. Move in or move out. Ingat kalau acute tadi move in. Kalau obtuse move out. Move in or move out. Muzaina kata out. Orang lain? Out. Out. Yes. Di sini obtuse. Maka C akan move out. Okay, dia akan move out. Okay, dia move out. Okay, dia move out. So, jarum dekat mana? Dekat mana jarum? Jarum nak letak dekat mana? Dekat A. Yes. Yes. Fix. Yang ini fix. So, jarum kat sini. Alamak, kalau saya dalam kelas saya boleh tunjuk pakai tangan je. Sekarang saya tak boleh nak tunjuk pakai tangan. Saya lukis je triangle tu dekat pukul berapa dah? 11.43. Sempat lagi. Sekejap Kita lukis je. Tadi triangle tu dia macam gini kan? Yes, teacher. Betul kan? Okay. So yang berlaku sebenarnya adalah tadi disebabkan dia bagi kat kita. Dia bagi apa tadi? Apa benda prime? Tak ingat dah. A apa? AC prime. AC prime. Equal AC. AC. Okay, maksudnya sekarang C tu ada prime, maka C akan gerak. Disebabkan di sini dia obtuse, maka dia akan move out. Okay, move out maknanya dia akan pergi. Kalau kamu buat dotted line kat sini, deg. Okay, sebab sini sebenarnya 90 ni 90. So dia akan pergilah sebelah sini. Okay, so A tu akan jadi fixed point. So dia punya jarum letak kat situ. Kalau kamu pakai compasses, jarum kamu letak kat situ. Okay, lepas tu yang ni panjangkan sikit. Okay, ni nak. Macam itu. Okay, sekarang kita gerak ya. Dah. Tu dia. So, nampak tak? Bila kita join, ini C jadi C prime. So, kamu join. Sebab tu, yang ni sama panjang. Sebab tu dia tulis itu. AC prime. Yang ni kan? Ni sama dengan equals to AC. Sama dengan ni. AC prime yang ni tadi. Sama dengan AC. Sebab tu soalan tu kata macam tu. Sebab dia terbelah tengah, ini 90 sebenarnya. So dia dapatlah macam gini. Faham ke? Faham, teacher. Faham, cikgu. Very good. Okay. Done. Okay. So dia kata sketch triangle AC prime B. So yang ni tadi dia pergi sini kan. Deg-deg-deg-deg. Jadi macam itu C prime. AC prime B adalah semua ini. So dapat macam ini ya. Nampak tak kita dapat acute triangle? Sebab tu tadi kalau dia obtuse dia swing out, biasanya kita lukis acute triangle. Tapi kalau dia acute dia swing in, kita lukis obtuse triangle. Selalunya lah macam gitu. Boleh faham? Okay, saya nak kamu tulis, adakah kamu faham?
Apa yang saya ajar hari ni? Apa perasaan kamu? Tak kisahlah kamu nak tulis apa, kamu tulis. Boleh? Okey, tulislah perasaan kamu ke, kamu faham tak apa yang saya ajar hari ni ke, tak kisah. 10, lagi. Semua, saya nak semua tulis. Siapa tulis teacher comel tu? Boleh je nak tengok siapa tulis tu. Saya tak tahu siapa tulis ni sekarang sebab saya tak buka. Kamu tulislah apa benda kamu nak tulis, boring ke apa, very slow ke, tak kisah. Saya tak kisah, tulis je. Senang, nanti saya nak buat kelas berikutnya so that I can improve my PDP. Tulis dari hati ya. Jangan sebab nak bagi Puan Zainab happy je. No. Just write whatever you want to write. Close line close submission.